Pagi Bernama Radio. Assalamualaikum, selamat pagi kembali untuk Temu Buah Radio edisi hari ini bersama dengan saya Raifah Zulkifli, juga sahabat saya Amar Yusof. Baik, kita bawakan tetamu kita dalam Temu Buah Radio hari ini. Kita bawakan Tuan Muhammad Shah Syafiee, Ketua Pegawai Eksekutif Iltizam Relief Society. Topik yang kita bawakan, Iltizam mengejar 10 terakhir Ramadan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, lagu tadi pun 10 terakhir Ramadan kan, sesuai lah dengan topik kita hari ini. Tapi sebelum kita nak tahu dengan lebih lanjut lah, sedikit sebanyak Tuan mungkin boleh kongsikan dulu berkaitan dengan Iltizam Relief Society. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Iltizam Relief Society adalah sebuah NGO yang ibu pejabat di Shah Alam, dan kita dah beroperasi lebih kurang 11 tahun. Dan sekarang ni kita aktif di 12 buah negara. Negara-negara dia apalah, daripada Kemboja sampailah ke negara-negara Timur Tengah, alhamdulillah. Okey. Baik, itu adalah berkaitan dengan Iltizam Relief Society. Baik, bagaimana dengan keadaan projek bantuan sedekah Ramadan Iltizam sampai hari ini Tuan? Mencabarlah. Tahun ni dia lebih mencabar. Disebabkan keadaan terutama di Malaysia lah. Kalau Malaysia ni yang orang yang kerap berdemo dengan kita, disebabkan sekolah pun cuti tak akan buka tak lama lagi, jadi orang menghadapi persiapan untuk anak-anak bersekolah dan sebagainya. Jadi kita pun dari segi itu, dari segi di luar negara pula, kita punya aktiviti pengumpulan dana kita dia lambat panas. Dia lambat macam Faisal tu. Kadang-kadang kita harapkan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ni dia start, tak sama-sama daripada awal dah panas. Tapi nampaknya sekarang ni dia 2 minggu pertama dia tak kurang panas. Sekarang baru nak meningkatlah, alhamdulillah, dapat membantu kami melaksanakan kerja-kerja kami lah. Okey. Baik, dan kalau kita sebut tentang 10 akhir Ramadan ni, kita percayalah pasti banyak sebenarnya aktiviti yang dilakukan. Cumanya untuk 10 akhir Ramadan ini, apa sebenarnya aktiviti yang dilakukan oleh Iltizam Relief Society? Kita sebenarnya kita melaksanakan projek yang sama, iaitu kita memberi bantuan makanan berbentuk makanan panas, food pack, bakul makanan, kita bagi roti. Kalau di Syria dan Yaman kita bagi roti lah, yang kita ada bakery kat sana. Dan kalau di di Gaza, kita pendekkan senarai bantuan kita. Kita buat sebelum ni kita buat makanan panas di awal Ramadan, tapi sekarang ni kita tukar jadi bubur nasi saja. Dan sebab itu kita akan memantapkan lagi usaha kita memasang solar panel untuk kita dapat menggerakkan pam-pam perigi untuk menghasilkan air bersih untuk penduduk terutamanya di Gaza City lah, di utara Gaza, di Bait Lahia, di Bait Hanun, di Gaza City dan sebagainya. Sebab kita di Gaza ni kita banyak beroperasi di sebelah utara, utara Gaza, yang sangat mencabar sekarang ni. Sebab bekalan makanan susah dapat, susah masuk, dan kos pun dah naik melambung. Kalau di Gaza City ni sekarang ni 1 kilo beras, boleh bayang berapa harga sekarang ni. 1 kilo beras harga dia sekarang $20. Sekilo? Sekilo beras, atau persamaan RM96 duit kita. 1 kilo beras saja. Kalau tepung sekarang ni, kalau satu guni 25 kilo harganya $600. Jadi memang terlalu mahal. Jadi untuk dapat meneruskan ni, bulan Ramadan ni kita nak pastikan kita dapat terus membantu penduduk Gaza, terutama di utara Gaza ni, kita tukar jadi bubur. Jadi ramai dapat makan. Sekarang ni kita bagi makan lebih kurang 1,500 orang setiap hari di kem-kem perlindungan lah. Dan di negara lain kita sama jugalah. Kita cuma di akhir Ramadan ni kita cuba menggandakan lagi kita punya bantuan kita. Kalau kata di Yaman, kita sebelum ni kita buat satu hari 7,500 keping roti. Sekarang ni kita dah jadi 13,500 keping roti. Jadi bila kita dapat sumbangan yang lebih banyak, kita akan pergiatkan lagi lah, insya-Allah. Jadi gitulah, lebih kurang kita sama saja. Cuma kita cuba menggandakan
usaha tersebut. Memang susah betul tuan sejak pengeboman berlaku di Gaza dan kemasukan makanan pun disekat dan sebagainya. Sangat susah, terutamanya di Gaza Utara. Sebab sekarang ni, sebelum ni makanan boleh juga masuk. Dah dibenarkan juga, tapi tak banyak lah. 10 lori, 12 lori. tak sampai pun 10%. Untuk penduduk Gaza tu ada 700,000 orang di utara Gaza. Jadi bila Itali Kejahatan Senjata dicapai di masa 1, serangan menjadi bertambah teruk. Dan penghubung maupun banyak bangunan yang hancur. Dia saja macam tak tahulah, tak tahu kita apa strategi dia, tapi macam saja menembak-nembak di kawasan penduduk ramai. Dan sekarang ni di Ashifa Hospital contohnya. Kita plan kita di Ashifa Hospital ni, kita nak di sepanjang Ramadan ni kita plan nak pasang solar panel. Solar panel yang boleh untuk dia punya dialysis center. Sebab dialysis center tu ada 85 mesin dialysis tapi tak boleh bergerak. Dan ada 1,600 orang di Gaza ni yang memerlukan dialysis setiap 2 hari sekali. Jadi kita cuba nak buat sekarang ni masih semalam saya rasa baru diberitahu askar Israel dah keluar daripada Ashifa, dan kita akan cuba kembali kat sana dan cuba pasang solar panel ni lah. Gitulah. Tapi kalau menurut berita terkini, Ashifa sekarang ni memang musnah sepenuhnya kan? Memang tenteranya dah keluar dan dikatakan menjadi kuburan kepada mereka yang berada dalam tu. Tapi setakat yang tuan tahu menerusi mereka yang berada di lapangan, bagaimana di sana? Sekarang ni memang baru keluar. Itu hari kan, dekat 2 minggu dia berada di Ashifa, kononnya mencari pejuang-pejuang Hamas. Dan semalam saya berbincang dengan kita punya partner kat sana, sebab dalam berita kata 200, tapi sebenarnya kata 400 orang yang terkorban. Dan mereka ni yang terkorban ni kebanyakannya bukannya lah pada Hamas, tapi kebanyakan mereka ni adalah orang awam yang berlindung, beribu berlindung dalam sebab Ashifa ni kompleks yang besar. Dan juga staff-staff lah, doktor, nurses dan sebagainya. Itu saja yang tu. Dan sekarang ni dah keluar, kita akan cuba masuk lah. Tapi memang teruk lah. Baik, dan kalau dari sudut bantuan tu kan tuan, sebenarnya adakah diberikan kepada Gaza saja ataupun dalam Malaysia pun ada sebenarnya penerima sumbangan? Alhamdulillah, dalam Malaysia kita memang antara projek utama kita di Malaysia lah. Dan kita baru balik daripada Kelantan, kita pada Tanah Merah untuk membantu penduduk di sana. Dan sebelum ni kita buat di Tanjung Karak, di Kuala Selangor, dan juga kita ada buat program di Sepang. Dan untuk mualaf dan orang asnaf di kawasan tersebut, orang asli yang ramai. Dan minggu ni insya-Allah, hari Sabtu ni kita akan ke Kedah pula. Untuk membantu dan di SIG dan juga di satu kawasan yang lain di Padang Terap, untuk memberi bakul-bakul makanan lah, sebab dia orang ni kebanyakannya adalah penuri-penuri getah. Penuri getah sekarang ni getah memang murah, dan ni musim panas, okeylah dia orang boleh penuri getah, tapi dia keadaan hujan balik, mereka akan menjadi buat masalah untuk mendapatkan pendapatan untuk menampung kos keluarga lah. Baik, tuan, ada apa perbezaan antara 10 akhir Ramadan Iltizam dengan NGO lain, tuan? Saya tak tahu pastilah, tapi kita di 10 akhir Ramadan ni, kita setiap hari ada projek berjalan. Kita di semua negara, kita akan merusakan untuk projek-projek kita bergerak setiap hari dan memberi seramai mungkin bantuan makanan kepada mereka yang memerlukan lah. Sebab tempat kita yang beroperasi sekarang ni, selain pada Gaza, kita operasi tempat Yaman sekarang ni dah kena serang, dan mereka ni belum pun lagi pulih daripada peperangan sebelum ini. Dan juga di Syria, Syria pun walaupun kurang berperang sekarang ini, tapi masih ramai lagi pelarian-pelarian daripada bahagian-bahagian lain Syria yang untuk menyelamatkan diri, dan mereka berada di utara dan mereka masih lagi memerlukan bantuan. Jadi kita pastikan mereka di tempat kita operasi ini, kita akan bergerak setiap hari dan mempergiatkan gerakan itu lagi lah, insya-Allah. Okey. Baik. Maksudnya bantuan diberikan cubanya sama seperti sebelum ini, tapi untuk 10 akhir Ramadan kita nak gandakan lagi. Gandakan. Baik, untuk negeri-negeri ataupun negara-negara yang dibantu ini, bagaimana keadaan mereka tuan selepas kita menghulurkan bantuan?
kalau tadi kita sebut tadi di Gaza, kita banyak sebut di Gaza ni. Di Gaza ni kurang-kurangnya kita sekarang ni berada di Gaza City. Jadi bila kita dah beraksi kat situ dan kita dah bagi bantuan hadir, kurang-kurangnya kumpulan itu dapatlah tidak diancam kebuluran. Walaupun bukan nutrisi dia kurang. Dan tetap kalau di Yaman kita tempat kita beroperasi tu alhamdulillah. Jadi kita insiden kebuluran di kawasan Zabid di Hudaidah ni dapat dikurangkan. Sebab kita hari-hari sejak 2017 kita akan edarkan roti percuma. Begitu juga di Syria contohnya di kawasan Hasakah yang kita beroperasi sekarang ini, dan juga di Albab dan kita pastikan perjalanan kita tu dan bergerak, dan mereka yang pentingnya kita dapat mengekang masalah kebuluran. Jadi kalau lagi ramai NGO bekerja sama-sama membantu, insya-Allah keadaan akan lagi baiklah. Dan saya bantu kita negara-negara seperti di India kita beroperasi di Bihar, di West Bengal, di Kashmir, yang memang terkenal lah kawasan ni kawasan miskin. Orang ni miskin, ramai kemiskinan, terutama orang Islam. Sebab orang Islam ni memang tertinggi, dan daripada mainstream bantuan daripada kerajaan ni memang tak sampai lah. Jadi kita bantu, dan bila kita terus memberi bantuan sama dari segi air ke atau dari segi makanan ke, keadaan berubah dan orang lebih yakin. Untuk dulu mungkin dia orang kata bila kita tak dapat makan pun susah, jadi kita kecewa. Jadi sekarang ni bila kita bagi bantuan ni, dia orang tahu sebab dia orang tunggu Ramadan ni. Dia orang tunggu Ramadan. Ramadan ni maknanya bantuan yang bercorak makanan dan sebagainya itu akan banyak datang. Macam kita di Pakistan pun sama. Sebab yang kita beroperasi ini ialah kawasan yang 2022 dilanda banjir. Yang mana 33 juta rakyat Pakistan terlibat dalam banjir itu. Dan mereka sekarang ni masih lagi duduk di tepi jalan. Di tepi jalan kawasan lapang, sebab mereka tak boleh balik kampung dia. Kampung dia masih lagi digenangi air. Jadi bila kita datang buat makan ni, mereka rasa lebih orang ingat dia. Kali dia bantu tu, dia tahu dia somebody who cares. Ada orang ambil tahu tentang mereka. Jadi yang ni kita dari segi psikologinya akan lebih positif terhadap kehidupan mereka lah, insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Bagaimana dengan pengurusan penghantaran bantuan, dengan contoh kalau kita ambil apa yang berlaku di Palestin, sangat mencuit ataupun sangat menduga kita sebagai orang Islam. Bagaimana agaknya pengurusan yang dilakukan dari Malaysia sampai ke sana? Sebab dekat sana bank pun dah hancur, sekolah pun dah hancur, bangunan banyak hancur, kem-kem pelarian dibom, nak masuk makanan tak boleh. Macam mana? Alhamdulillah, kalau di Palestin, tempat kita beroperasi di Gaza Utara, di Gaza City ni, Bank of Palestine masih lagi beroperasi. Jadi kita nak hantar duit tak ada masalah kat situ. Cuma ada negara-negara macam di Syria, utara Syria, dia tak ada functioning bank. Di bank tak ada bank functioning kat situ. Jadi kita terpaksa menghantar di cara lain. Contohnya kita hantar melalui Western Union, dan macam itulah. Dan bila kita menghantar duit macam Western Union ni, dia ada limitation dia. Tu kadang-kadang kita nak hantar $10,000 pun sampai 3 hari 4 hari. Kadang-kadang fail transaction dan sebagainya. Jadi kita dah menyediakan kita punya partner tu. Duit tu akan sampai, you buat saja kerja. Macam itulah. Alright. Baik, dan juga apa keistimewaannya sekiranya kita sama-sama sedekah Ramadan Iltizam di 10 akhir Ramadan ini, Tuan? 10 akhir Ramadan ni pertamanya kalau bersedekah melalui Iltizam Relief Society, rakyat Malaysia yang bersedekah sedekah Ramadan ni kepada Iltizam Relief Society adalah kita memang dah ada pengecualian cukai. Cukai di bawah yang diperuntukkan kepada kita. Jadi siapa yang tu jangan bimbang, dia akan dapat kita panggil tax exemption receipt. Dia boleh gunakan bila dia file dia punya income tax return nanti. Dan di samping itu kita di Iltizam dia kata, kita Iltizam ni kita memang buat hari-hari. Kita laksanakan kita daripada hari pertama
sampailah hari ini dan akan berterusan sampai 29 Ramadan insya-Allah. Dan kalau sampai 30 kita akan teruskan sampai 30. Jadi duit derma-derma sumbang-sumbangan yang diberikan melalui Iltizam akan dimanfaatkan seboleh-boleh mungkin. Cuma kita nak maklum kepada kita punya penderma, jangan tunggu last minute. Itu cabaran besar kita last minute ni. Kalau terutama orang yang di penderma di kawasan negara-negara barat, dia yakin betul 27 Ramadan tu ada Lailatul Qadar. Masa hari tu, masa tu akan duit banyak masuk menyumbang. Jadi kalau di Malaysia pun kita harap, kita pun tak tahu Nabi kata 10 malam terakhir. Jadi kita mulalah daripada sekarang ni untuk menyumbang supaya tidak terlewat. Kalau bagi kita pada 28 Ramadan atau 29 Ramadan, susah kita nak salurkan duit, tak sempat pun. Jadi bagi sekarang supaya dapat dilaksanakan. Dia ada sasaran ke untuk tahun ni, berapa sebenarnya sasaran? Kita tahun ni sebenarnya kita mensasarkan lebih kurang 600,000 orang, individu. Tahun lepas kita dapat 500,000. Tahun ni cuma kita sadarkan lebih sikit pada 600,000. Tetapi tak pastilah lagi sekarang ni. Kita tengah berusaha ni, tengah mengejar bermati-matian untuk dapat tu, sebab kita baru ada 400,000. Ada lagi 200,000 yang kita nak kejar dalam 10 malam terakhir ni. Jadi kita akan gandakan usaha ni supaya duit tu dapat kita sampaikan tepat pada masanya. Kalau bagi lambat, kita minta maaf 28, 29 memang susah kita nak sampaikan duit tu walaupun kat Malaysia. Sebab masa tu orang tak fikir dah, orang kat Malaysia tak fikir orang semua fikir raya dah, persiapan raya dan sebagainya. Insya-Allah. Okey. Baik, keistimewaan menyumbang melalui Iltizam di 10 Ramadan ini, tuan. Itu tadi yang kita katakan, antara tadi selain daripada penjualan cukai, yang kita katakan tadi, kita kita akan cuba manfaatkan. Kita akan cuba sampaikan secepat mungkin. Kadang-kadang kita 2 hari 3 hari sekali kita akan sampaikan duit. Macam hari ni kita hantar duit. Nanti 2 hari lagi kita akan hantar duit. Jadi kita sebab 10 malam terakhir ni orang semua mengharapkan malam Lailatul Qadar, kelebihan 1000 bulan dan sebagainya. Jadi kalau dengan itu insya-Allah kita cuba. Tapi jangan tunggu 27 Ramadan. Dah tak sempat Okey, faham. Baik, dah kata-kata akhirlah untuk andai untuk mereka sedang mendengarkan kita yang nak menyumbang, bagaimana caranya kan? Kita pertamanya menyumbang ni kita boleh tengok website kita lah. Kita boleh tengok situ melalui terus ke demo account. Kalau orang Malaysia ni suka bank in ke demo account, boleh ke demo account kita di Maybank, IMB dan juga di BBNB lah, Bank Islam. Dan atau masuk cari ke web kita. Masuk ke web kita, pergi kat Ramadan, dan kita ada banyak projek kat situ. Mana-mana projek yang kita sedang aturkan sekarang ini untuk mereka boleh menyumbang. Itu senang. Kita boleh nak pakai Google Pay boleh, Apple Pay boleh, pakai Stripe boleh, pakai PayPal boleh, macam-macam kita dah sediakan. Dan dia terus masuk ke akaun kita. Jangan bimbang. Kalau mereka, kalau luar negara, ingatlah, luar negara dengar ni, luar negara tak ada masalah sebab kita ada platform fundraising untuk Ramadan di yang berpusat di Amerika. Mereka pergi situ dan cari kita punya kempen dan boleh menderma kat situ, dan tak ada masalah, insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Jadi boleh cari mereka di semua platform media sosial. Mereka ada di semua platform media sosial. Untuk cara anda menderma pun ada ditunjukkan satu persatu bagaimana caranya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Muhammad Shah Syafiee, Ketua Pegawai Eksekutif Iltizam Relief Society, bersama-sama dengan kami di Berada. Terima kasih tuan. Semoga tercapai 600,000 individu yang ingin dibantu. Ada lagi 200,000 yang menantikan sedekah kita untuk kita sama-sama mendapat pahala yang lebih, insya-Allah, dalam Ramadan ini. Terima kasih tuan bersama-sama dengan kami, dan untuk anda terus dengarkan Bernama Radio untuk anda.